Assalamualaikum semua. Okey, saya Faz. Saya merupakan perawat komplementari yang mana menjalankan beberapa projek dan juga teknik rawatan untuk membantu mereka-mereka yang memerlukan dari sudut zahir dan batin. Okey, di sini saya nak cerita sedikit tentang salah seorang pada sahabat kita yang mana dia merupakan daripada konten dan juga YouTuber yang famous. Saya mendapat perkabaran mengatakan beliau sekarang menghadapi sedikit kesulitan dan kerumitan di dalam aktiviti hariannya, yang mana setelah mendapat box yang dikatakan sebagai box itu yang dia order daripada online dan sebagainya, dia telah mendapat gangguan semenjak dia mendapat box tu. Okey, di situ juga saya dapat tahu bahawasanya ada beberapa perawat ruqyah, boleh dikatakan ruqyah, dia menjalankan sedikit scanning dan sebagainya di rumah Mit sendiri. Dia jalankan beberapa scanning. Ada satu yang pertama tu dia tak boleh nak jalankan rawatan disebabkan box tersebut tiada di sisi Mit, dan juga diminta untuk dapatkan mendapatkan semula kotak tersebut, yang mana dia telah buang dan agak sedikit sukar untuk mendapatkannya semula. Dan yang keduanya, dia telah terpaksa mengambil. Dan yang keduanya, ustaz tersebut telah menjalankan rawatan di rumah di rumah Mit, dan juga beberapa kajian dan juga beberapa scanning dia telah menjalankan di rumah. Saya pun tak tahu kenapa perlu adanya kamera dan sebagainya dibawa macam kita tengah syuting. Sedangkan saya sendiri perawat yang dah banyak tempat saya pergi dan banyak rumah yang saya telah lakukan rawatan dengan pagar dan halau dan sebagainya. Tak pernah pula sekali untuk saya jalankan live dan sebagainya. Mungkin dengan cara mereka sendiri, tapi mengikut perawatan ataupun teknik yang kita jalankan, sekiranya kita menjalankan aktiviti ataupun keadaan begitu, sebenarnya dia akan menimbulkan kemarahan dan juga akan menimbulkan sedikit ketidakpuasan hati kepada makhluk tersebut. Disebabkan, saya ambil contoh lah kan, kita marah, orang marah kita ataupun orang tegur kita di halayak ramai. So apa perasaan kita sebagai orang yang ditegur ataupun orang yang orang yang telah melakukan kesalahan tersebut? Kita mesti rasa marah ataupun kita rasa kecewa dan kita rasa diaibkan. So begitu juga dengan makhluk tersebut. Sebenarnya proses yang dibuat begitu sebenarnya sedikit sebanyak telah menimbulkan semangat mereka semakin lebih membara. Okey, so saya tunjuk dengan you all apa yang ustaz tersebut telah lakukan, ya. Benda tu sekarang dah ada. Tinggal dia bunyi cawan kat atas. oh, dah bunyi dah cawan. Korang tengok. One of the guys cakap ada bunyi cawan dekat atas. Ada 2-3 cawan tau dekat atas. Dia kata ada cawan bunyi. Dia dengar bunyi cawan. Okey, sebagai perawat sebenarnya kita tak perlu nak cakap macam tu, sebab kita tahu nak jauh daripada rumah ni. di dalam keadaan ketakutan. You can do live apa benda yang korang nak buat in the house. Aku nak keluar daripada rumah ni. I don't want to be here. Aku tengah rasa benda-benda that I hate, and I don't want to be in this house any longer. Inilah isunya sebenarnya. Satu plastik. Ada plastik. Kebanyakan perawat ni, Ada plastik? kita datang rumah Ada orang sekejap. dengan niat untuk merawat, untuk membantu menyelesaikan masalah dia. Tapi kalau kita menceritakan sesuatu yang boleh menimbulkan ketakutan dia, come on sebenarnya dia dah lalui macam-macam, dia dah dengar macam-macam.
Actually dia panggil benda tu, dipanggil kita ni untuk membantu dia menyelesaikan masalah dia, bukan lagi membarakan lagi keadaan di rumah dia, menimbulkan dia takut. Dia rasa macam tak selamat, tak safe. Walaupun rumah tu ramai orang. Korang faham tak? So sebenarnya benda ni masa mula-mula kan korang, sebenarnya aku confused. Korang dengar ni. I was so confused. Aku Dia confused bila nak confused. mati. Aku tengah Dia fikir confused tau, nak okay, mati. why kau Bahaya. perlukan Sebab sebenarnya kita plastik sebagai hitam? perawat kita bagi Aku tahu kena okey air, apa okay, SOP fine. kita. Macam kau nak minum air, Apa fine. kita perlu But apa yang kita why akan kau lakukan? perlukan Kita guna satu plastik untuk apa? Kita nak minta apa ni untuk apa? So apa yang akan jadi? So at least kita dah tahu apa yang akan terjadi. So kita kena cerita dengan dia. So Lepas tu dia mula sebab kata that Mid kita ni boleh manusia, dikategorikan kita orang yang ada penjaga. Bagi dia. mungkin dah kena panic attack ataupun dah ada anxiety. So Lepas tu one of the guys nak ada pergi pass nak the dapatkan microphone. dia punya semangat tu memang agak sukar. Tengok nak sampai nak bagi mic lah apalah. Saya tak faham. Saya tak faham. Serius saya tak Kamu faham. tidur kat mana sekarang? Sebenarnya kita sepatut bagi dia tenang. Kita kena bagi dia rasa selamat bila terdapat ramainya orang-orang yang boleh dikatakan orang yang soleh berada di rumah dia. So dia akan rasa lagi tenang. Tapi korang tengok dia sekarang duduk macam sangat bingung, sangat buntu, sangat what's next? Apa yang terjadi? Adakah dia akan terbang kat rumah aku? So benda-benda macam tu yang akan menimbulkan dia rasa macam apa ni? Faham tak? I look at Stella. Sian dia. Usually she is nice to everyone. Tapi masa ustaz ni sentuh dia, dia flinch gila. Sian dia. Kalau kita dalam keadaan mood yang That was the first baik, time kalau korang tengok, she flinched kita takkan, kucing at sendiri someone. takkan takut dengan kita. Kamu jangan takut. So maknanya di sini menunjukkan makhluk tu dia dah rasa macam diri dia akan di attack. Second I know, kita dah live. Okay, baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nanti korang tengok. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Okay, alhamdulillah. Mid ni dah bagi kita masuk rumah dia. Alhamdulillah diizinkan untuk live dalam rumah dia. Dan adakah anda dah sedia dalam rumah ni? Dalam rumah Mid lah. Tapi Ustaz tak nak serongkar semua rumah dia. Buat apa kan? Jin tu ada di mana-mana. Duduk kat sini dah cukup lah. Mid bagi ke insyaAllah. Dia bagi diizinkan. Alhamdulillah sebab kamu semua dah minta di live kan. So diizinkan. Okay, baik. Sekarang okay, baik. Ni tak sana. Mid nak masuk sekali lah. Tapi pintu kena dekat sikit. Dekat sebab dia tak ada mic. Dia ni ada mic tak apa. Bagi nampak. Boleh. Yang masuk insya-Allah Ustaz akan ajar kamu yang terbaik insya-Allah. Dan tolong ambil pengajaran setiap apa yang berlaku, apa yang Ustaz share ni. Okey. Macam ni lah. Berdasarkan apa yang saya nampak dan saya dapat kupaskan sebenarnya apa yang terjadi pada Mid ni. Kalau korang tengok dia, ada yang mengatakan, ada pakar-pakar medik mengatakan dia adalah content creator, dia cuba dia tengah create content, sebenarnya benda ni tak berlaku pada dia, tak ada apa-apa berlaku, everything is fine dan sebagainya. Based on apa yang saya punya deep scan dan apa yang saya nampak, sebenarnya dia memang tengah ada masalah dan dia memang mengalami kesulitan. Okey, mungkin beberapa ustaz kata dia ni kena dengan ada yang gangguan tu datang daripada box tu sendiri, ada yang kata gangguan tu daripada saka dia, gangguan tu daripada rumah dia dan sebagainya. Sebenarnya
ya benar, ada kebenarannya di situ. Akan tetapi sebenar-benarnya tiada ada benar selain daripada benar. Sebenar-benarnya gangguan terbesar yang dihadapi oleh dia adalah dia sedang disihir. Disihir oleh bukan orang sini, akan tetapi disihir oleh tentera Dajjal. Benda ni boleh berlaku disebabkan sebenarnya benda ni saya dah terdetik di awal. Saya dikenalkan oleh Prince Maid sendiri, oleh anak saya yang memang suka mengkaji tentang segala-gala benda tentang Illuminati dan sebagainya. Dan saya mengenali Prince Maid ni sendiri pun melalui anak lelaki saya, dan dia suka explore tentang ni, dan dia jumpa, dan dia adalah salah seorang daripada subscriber Maid yang tegar, yang mana dia akan explore satu-satu. Di situ saya dah terdetik di hati saya, dan kita sendiri ada berborak dengan tentang kemungkinan besar dia akan di-attack. Dia akan di-attack. So sangkaan saya tu benar, dan memang tidak dinafikan sekarang dia memang di-attack oleh tentera-tentera Dajjal ni semua. Disebabkan dia merupakan salah seorang daripada pejuang, yang mana pejuang yang mengatakan membongkar sebarang aktiviti dan membongkar sebarang apa yang dilakukan oleh iblis serta tentera-tenteranya, yang menyebabkan dia dikenali dan dia di-attack supaya tidak membongkarkan lagi aktiviti dan juga membongkarkan apa yang sedang berlaku di dunia sekarang ni. So memang tidak dinafikan bahawasanya Prince Maid sedang di-attack oleh salah satu tentera mereka. Dan sebenarnya kalau nak ikutkan, Maid dah lama dah tak ada dah, tapi disebabkan protection yang dijaga orang kiri kanan depan belakang, bukan orang yang di kiri kanan depan belakangnya yang menjaga dan juga membentengkan, protect dia, menyebabkan dia masih lagi mampu berdiri tegak. Tapi masalahnya di sini, dia tidak dikelilingi oleh orang yang mampu membimbing atau membangkitkan dalaman dia untuk berdiri lagi kuat dari segi zahiriah dia. Yang batin tidak ada kuasa sekiranya yang zahir tidak bangkit. So saya terpanggil untuk berbicara tentang ni mengenai Maid. Saya harap Maid dapat melihat saya punya, ataupun mana-mana viewer dia dapat sharekan video ni untuk dia dan beritahu dengan beliau bahawasanya beliau perlu bangkit dari sudut zahiriah, yang mana boleh dikatakan dari sudut keilmuan dalaman dia, amalan dia, tauhid dia perlu diperkuatkan, perlu dibangkitkan, perlu dimantapkan lagi supaya yang zahir dan batin ni dapat bergerak secara seiringan. Rawatan dan sebagainya semua adalah salah satu daripada alternatif kita. Tetapi diri kita sendiri perlu bangkit. Sebab gangguan yang ada di rumahnya, dia umpama macam, boleh dikatakan box itu adalah sebagai tools untuk dia bongkar, ataupun dia perlu bangkit dari sudut zahiriah dia. So seperti yang katakan tadi, tentera Illuminati, tentera Dajjal yang dia sedang alami sekarang ni adalah gangguan daripada tentera-tentera Illuminati dan ataupun tentera-tentera Dajjal. Gangguan dari sudut rumah dia dan sebagainya. Boleh dikatakan
jin-jin yang ada di dalam rumah dia tu boleh pun mengganggu dia juga. Saka dan sebagainya, itu semua merupakan gangguan yang sedang dialaminya. Akan tetapi yang betul-betul kuat, yang istiqomah lah, boleh dikatakan istiqomah untuk terus mengganggu dia dan sehingga menyebabkan wajah dia boleh terzahir. Ini yang saya maksudkan dengan gangguan dari sudut zahir dan batin terhadap Mik sedang berleluasa sekarang ni. Doa boleh tengok apa yang berlaku pada dia sekarang, sehingga saya mengatakan gangguan itu telah terzahir. Dia bukan ganggu dari sudut batinnya saja. But the guy yang I nampak you guys in the mirror, korang tengok dia umpama is not me. hack. Bukan Benda dia, aku doh. Aku tak nampak macam tu. fizikal And dia, who dia dah sampai is tak that kenal. man? I don't look like that. You guys know my Dia face dah tak macam mana. nampak diri dia. Dia dah tak kenal You all diri dia. know I punya muka macam mana, Itu yang and I saya don't look like maksudkan. that. Who is that guy? Dia sedang dihack ataupun Who Dia- is that guy? dia tak kenal dah diri dia. I punya muka masih recovering. It's Tapi macam saya healing. cakap, Makin lama makin okay. Dia- I'm healing, I guess. dipelihara. Um, Dia masih lagi dipelihara oleh orang aku tak. atau Who? penjaga dia sendirilah. Itu bukan aku tu korang. That's not me. You guys know how I look like. Okay, you Kalau guys know my korang face. Aku tak kenal siapa. bangun-bangun tak kenal diri kita. Mesti kita That guy panik kan. langsung. I punya kulit ke you guys, I have to pull out semua. I have to pull aku punya skin. Macam mana ni? Macam mana dia boleh fikir Sampai- untuk tarik dia punya muka sendiri Sakit. dalam keadaan Yes, of sedang, course sakit. You know, sedang. but I don't know what's going on. Kesian serius, sangat kesian keadaan dia. Aku bersyukur. Aku bersyukur sangat-sangat for everything, but Alhamdulillah dia masih lagi sedar dalam keadaan dia masih beriman. Itu yang paling kita bersyukur. kalau you guys nak see the video of Ustaz Syafiq naik atas sampai tiga-tiga, So macam ni lah kesimpulannya kat sini. Apa yang dialami oleh Prince Smith sebenarnya bukan sesuatu perkara yang mudah dan tak semua orang mampu laluinya. Ketika kita di attacking dan kakau punya attacking, itulah perkara yang kita perlu lalui sekiranya kita memilih untuk menjadi seorang pejuang. Saya boleh katakan Mik ni adalah seorang pejuang yang mana dia merupakan salah seorang yang memperjuangkan atau membongkar rahsia-rahsia dan aktiviti-aktiviti dan jihad dia ke arah itu. So tidak nafikan that's why dia kena attack, dan saya berharap agar Mik dapat terus kuat agar dapat kembali kepada track kita sebagai seorang pejuang. So see you guys. Assalamualaikum. Oops. Okay, jangan lupa subscribe our channel untuk mendapat lebih banyak info-info supaya kita, dan juga like dan juga tekan butang di bawah untuk mendapat notification supaya segala ilmu dan perkongsian seterusnya dapat you all akan dapat. Jangan lupa komen dan like butang di bawah ya. Bye. Assalamualaikum.